Terima kasih Nurul Hidayah. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Presiden Parti Bersatu Sabah PBS Tan Sri Joseph Pairin Kitingan menyatakan keinginan untuk bersara daripada politik bagi menumpukan perhatian kepada keluarga dan menulis buku. Beliau yang juga pengasas parti kedua terbesar di negeri ini berkata sebagai proses peralihan kuasa kepimpinan timbalannya, Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili akan menjalankan tugas dalam parti sementara beliau menjalankan tugas sebagai menteri sehingga akhir tempoh penggal Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Election time, I'll be retired lah. 99%. Will not contest 99%. And to do something else. Maybe that should be Go and play with my grandchildren. and write my still unfinished book. Tan Sri Pairin ditemui media selepas merasmikan persidangan perwakilan PBS kali ke-31 di Dewan KDCA Penampang. Veteran politik 76 tahun ini juga mengesahkan tidak akan bertanding dalam pilihan raya umum akan datang. Terdahulu, PBS mahu rakyat Malaysia di Sabah untuk mendaftar semula kad pengenalan bagi mengenal pasti keturunan rakyat Malaysia di negeri ini. Langkah ini diyakini paling berkesan untuk menangani isu pendatang asing tanpa izin parti, terutama pemegang MyKad palsu di Sabah. Bilangan tadika Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS akan ditambah sekurang-kurangnya sebuah setiap tahun. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif berkata pertambahan tadika itu penting bagi memenuhi keperluan semasa dan permintaan ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke tadika JAHINS yang merupakan antara tadika terbaik di Sabah. Beliau berucap merasmikan Majlis Graduasi Tadika JAHINS peringkat negeri Sabah di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu. Sementara itu, Datuk Arifin yang bertanggungjawab dalam hal ehwal agama Islam di Sabah meminta ibu bapa agar terus menyambung pelajaran anak-anak mereka di sekolah agama rakyat atau sekolah agama negeri seiring pembelajaran di sekolah kebangsaan. Ini bagi memberi didikan agama secara formal kepada anak-anak. Dalam majlis ini, beliau turut menyampaikan sijil kepada lebih 400 murid dari 13 tadika JAHINS di seluruh Sabah. Peningkatan jumlah jemaah umrah sehingga 110% sejak tahun 2000 menjadi faktor kes penipuan pakej umrah dan ziarah terus meningkat. Statistik menunjukkan tahun 2000 sahaja sejumlah 90,000 jemaah umrah dan ziarah negara ini dan jumlah tersebut meningkat kepada 200,000 tahun ini. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Haji Kamarudin Haji Ombi berkata, potensi itu terus membuka ruang kepada pihak tidak bertanggungjawab meraih untung menerusi sindiket penipuan, pakej umrah dan ziarah yang dilakukan agen palsu mahupun berlesen. Menurutnya, bagi tempoh 2012 hingga Oktober 2016, sebanyak 74 agensi pengurusan umrah ziarah termasuk 2 di Sabah di kompaun di bawah Akta Industri Pelancongan 1992 dengan nilai kompaun RM372,000. Daripada jumlah itu, 12 agensi telah dibatalkan lesen. Datuk Kamarudin bercakap demikian dalam majlis perasmian program kempen kesedaran penipuan pakej umrah ziarah dan hak-hak kepenggunaan peringkat negeri Sabah tahun 2016 di Beaufort. Dalam majlis ini, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan turut menyampaikan replika kunci kepada 16 penerima program Projek Perumahan Rakyat Termiskin PPRT 2016 bagi Dun Lumadan. Banyak terima kasih kepada kerajaan yang ada sekarang. Saya sangat-sangat gembira, sangat-sangat bersyukur. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri kerana membantu orang susah seperti saya lah. Setakat ini, kira-kira 600 penduduk miskin dan miskin tegar dalam Dun Lumadan berdaftar dengan e-Kasih. Golongan ibu bapa disaran untuk melibatkan diri secara aktif dan berterusan dalam proses pembelajaran anak-anak dari peringkat awal persekolahan. Langkah tersebut dapat meningkatkan perhatian dan kesedaran ibu bapa terhadap potensi anak-anak.
Ketika menyarankan perkara tersebut, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur berkata, ibu bapa juga perlu mengambil inisiatif untuk memahami pengisian kurikulum dan kaedah pembelajaran yang dipraktikan di Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika dan Taman Asuhan Kanak-kanak Taska. Pewujudan Tabika dan Taska merupakan langkah proaktif kerajaan dalam menyediakan kemudahan pendidikan awal kanak-kanak sekaligus menguasai pelbagai kemahiran termasuk aspek komunikasi dan pemikiran aras tinggi yang berkesan. Malah pewujudan Tabika dan Taska di pejabat-pejabat kerajaan memberi peluang kepada lebih ramai wanita berkerjaya membantu meningkatkan pendapatan keluarga dan membangunkan ekonomi negeri. Datuk Haji yang juga Adun Sulaman berucap merasmikan Majlis Convocation Kanak-kanak Tabika Taska Kemas Daerah Tuaran 2016 di Tuaran. Lebih 500 kanak-kanak dari 52 buah tabika dan 2 taska daerah Tuaran menerima sijil masing-masing dalam majlis tersebut. Penjawat awam perlu menjadikan amalan integriti sebagai tunjang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Ia bagi membolehkan pegawai-pegawai muda yang bakal mewarisi kepimpinan perkhidmatan awam menjadikan amalan tersebut sebagai teladan. Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Sukarti Wakiman berkata nilai-nilai positif amat diperlukan dalam kalangan penjawat awam agar tidak menjejaskan imej kerajaan dan perkhidmatan awam. Selain itu, ia juga bagi memastikan kesinambungan dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan awam seperti yang diharapkan rakyat dan kerajaan. Tan Sri Sukarti berucap demikian dalam Majlis Sekalung Budi Seikhlas Penghargaan 2016 di Kota Kinabalu. Mengenai majlis tersebut, katanya usaha gigi dan pengorbanan yang diberikan telah membantu perkhidmatan awam negeri berfungsi dengan baik dan cemerlang. Justru beliau berharap para pesara terus menyumbang ke arah mempertingkat sistem penyampaian dan perkhidmatan awam negeri. Dalam majlis ini, lebih 150 pesara dari zon Pantai Barat Selatan diraikan atas sumbangan dan hikmat bakti sepanjang berkhidmat dalam sektor awam. Masyarakat yang mempunyai pengetahuan tinggi serta peka dengan ancaman jenayah sosial seperti jenayah jalanan, seksual, keganasan rumah tangga dan siber dapat membantu usaha mengurangkan kadar jenayah negara. Peguam Besar Negeri Sabah Datuk Haji Amriati Robert berkata usaha mengurangkan kadar jenayah dalam era globalisasi tidak berhasil sekiranya hanya bergantung kepada tindakan pihak polis atau pasukan keselamatan, sebaliknya memerlukan kerjasama rakyat. Datuk Haji Amriati berucap merasmikan seminar kesedaran jenayah dari perspektif gender di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Seminar anjuran Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JEHWA ini dapat membangkitkan lebih kesedaran mengenai ancaman jenayah dalam kalangan wanita di negeri ini. Dan ini yang patut kita buat. Dan berterusan kita panggil masyarakat, gembelingkan minda kemudian tenaga mereka sama-sama mencipta suasana yang lebih kondusif untuk jenayah tidak berlaku. Ceramah ini memaklumkan bahawa ada benda-benda yang is violence to them. Itulah antaranya objektif menyedarkan mereka jenayah itu jenis-jenis jenayah dan saluran-saluran yang boleh diambil bagi mangsa-mangsa jenayah. Lebih 300 peserta menghadiri seminar berkenaan. Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR Sabah terus komited melaksanakan pelbagai usaha kempen kesedaran keselamatan jalan raya di negeri ini. Pengarah JKJR Sabah Herdiansyah Abdul Karim berkata, ini termasuk beberapa aktiviti kesedaran keselamatan jalan raya kepada pengguna di lokasi tumpuan orang ramai. Ia melibatkan kategori pengguna jalan raya yang berisiko tinggi seperti pejalan kaki, penunggang motosikal serta pemandu pelbagai jenis kenderaan lain. Apabila kita tidak menghiraukan etika dan budaya keselamatan apabila kita berada jalan raya, risiko untuk terlibat kemalangan itu adalah tinggi. Itulah harapan kita di JKJR Sabah bersama rakan-rakan strategi kita adalah untuk supaya pengguna jalan raya kita berubahlah berubah ke arah satu masyarakat yang mengutamakan budaya keselamatan jalan raya itu sebagai satu budaya seharian mereka. Herdiansyah ditemui pemberita RTM dalam satu wawancara khas sempena sambutan Hari Memperingati Mangsa Kemalangan Jalan Raya Sedunia 2016 bertemakan penjagaan perubatan, penyiasatan dan keadilan di Kota Kinabalu.
Sementara itu, Duta JKJR Faris Haji Abdul Rani yang merupakan mangsa kemalangan jalan raya juga optimis dengan kempen yang dijalankan. Menceritakan pengalaman hidup saya dan apa yang berlaku setelah terlibat dalam kemalangan dan orang-orang yang secara tidak langsung terlibat dengan kesan daripada kemalangan tersebut. Dia sebenarnya meninggalkan impak yang lebih dalam kepada audiens yang mendengar cerita daripada saya sendiri. Saya akan terus bersama-sama JKJR untuk pergi ke tempat-tempat yang mereka pergi untuk membuat kempen. Sambutan hari memperingati mangsa kemalangan jalan raya tersebut turut mendapat kerjasama pelbagai pihak termasuk pengusaha tempatan. Kami yakin dengan ini kesedaran keselamatan jalan raya di kalangan pelanggan kami dapat ditingkatkan. Sambutan pelancaran majlis berkenaan akan disertai 20 pemilik stesen minyak Shell yang beroperasi di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu pada 20 November ini. Dalam majlis pelancaran itu juga, penggunaan aplikasi QR Code akan diperkenalkan bertujuan menyampaikan maklumat kempen keselamatan jalan raya kepada pelanggan. Seterusnya kita ikuti diari hari ini. Pada pukul 8 pagi ini berlangsung program Kelab Doktor Muda Sekolah Kebangsaan SK Luyang Kota Kinabalu bertempat di SK Luyang Kota Kinabalu. Sementara itu, pukul 8.30 pagi, Seminar Kepimpinan Muda Intan 2016 akan diadakan di Auditorium Tun Mustafa, Kampus Intan, Sabah. Akhir sekali, pukul 2 petang, Majlis Penutupan Khusus Pemantapan Dakwah Penolong-Penolong Pegawai Dakwah Usia bertempat di Wisma Usia di Kota Kinabalu. Baiklah saudara, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Silakan.